Hai, saya Mamora. Saya akan membentangkan tentang kadar nadi dan jenis-jenis nadi. Yang pertama adalah nadi. Nadi dia merupakan gelombang denyutan yang merentas atau mencekam selama 1 menit. Ia juga mengepang jantung yang mengakibatkan denyutan nadi atau denyutan dalam organ-organ tubuh kita. Pembuluh darah di bahagian yang dapat kita rasakan, denyutan nadinya berada di bahagian bawah pergelangan tangan dan leher. Seterusnya saya akan membincangkan tentang jenis-jenis kadar nadi. Yang pertama adalah kadar nadi rehat. Kedua, kadar nadi maksimum. Ketiga adalah kadar nadi simpanan maksimum. Dan keempat, kadar nadi latihan. Itu saja dari saya dan saya akan serahkan kepada saudari Vanessa. Terima kasih. Kadar nadi rehat. Kadar nadi rehat diambil pada waktu bangun tidur. Selain dari waktu bangun dari tidur, ianya agak kurang sesuai diambil. Kadar nadi rehat individu normal ialah 72 per minit, manakala kadar nadi rehat seorang atlet kurang dari 50 per minit dan kadar nadi rehat bagi seseorang individu yang kurang cergas melebihi 80 per minit. Kadar nadi maksimum. Kadar nadi maksimum adalah tahap maksimal jantung dapat menanggung beban kerja. Formula kadar nadi maksimum 270 tolak umur seseorang individu. Contohnya umur 25 tahun. Kadar nadi maksimum untuk seseorang yang berusia 25 tahun ialah 195 per minit. Seterusnya ialah kadar nadi simpanan maksimum. Formulanya ialah kadar nadi maksimum ditolak dengan kadar nadi rehat. Contoh, kadar nadi maksimum anda ialah 200. Lepas itu ditolakkan dengan kadar nadi rehat anda ialah contoh 80. Jadi kadar nadi simpanan maksimum anda ialah 200 tolak dengan 80 sama dengan 120 BPM. Okey, untuk kadar nadi latihan pula, pertama sekali anda perlu tetapkan dahulu peratusan kadar nadi maksimal yang hendak anda gunakan untuk menjalani latihan. Contohnya anda hendak gunakan 70%. Okey, 70% untuk menjalani latihan. Jadi formulanya ialah kadar nadi maksimal ditolak dengan kadar nadi rehat, seterusnya didarabkan dengan 0.7 ataupun 70% dan ditambah dengan kadar nadi rehat. Contohnya seperti yang tertera di sebelah. Okey, apakah kepentingan pengiraan kadar nadi ini? Okey, yang pertama, kepentingannya ialah memastikan keupayaan atlet. Yang kedua ialah untuk mengukur sekuat manakah jantung seseorang itu bekerja. Yang ketiga pula ialah untuk memberi kefahaman tentang kepentingan pengiraan kadar denyutan nadi dan mengamalkan gaya hidup cergas dan sihat. Yang keempat pula ialah untuk memastikan atlet mencapai tahap prestasi yang diperlukan. Dan juga yang kelima ialah untuk mengetahui peningkatan dan mengekalkan kecergasan seseorang atlet. Salam sejahtera, saya Angela Zerbi Arangsa dan hari ini saya ingin membentangkan tentang morfologi sungai. Morfologi sungai merujuk kepada sumber-sumber radiasi dan menjadi hak sekunder. Ia berfungsi sebagai laluan aliran banjir, penyaluran salinan, sumber utama bekalan air, jalan air untuk perhubungan dan pengangkutan, sumber makanan, dan lain-lain. Ia akan tetap menjadi aspek penting bagi kehidupan di muka bumi. Ia juga berpotensi besar dalam pembangunan rekreasi dan penyekaran alam sekitar. Morfologi sungai terdiri daripada 3, yaitu sungai periodik, sungai kekal dan sungai episodik. Manakala jenis sungai mengikut corak terdiri dari 4, yaitu corak model, corak dendrit, corak trellis dan corak segitiga. Definisi laut ialah air masin yang mengenangi sebahagian besar daripada muka bumi. Iaitu muka bumi ni dia memiliki pelbagai macam bentuk dan setiap perubahan bentuk ini dia akan terjadi akibat adanya dua tenaga, iaitu nitrogen dan oksigen. Arah peredaran juga ditentukan oleh faktor termasuk dengan bentuk benua dan putaran bumi. Laut ni dia sentiasa penting untuk manusia dari segi pembangunan, perdagangan serta bekalan makanan. Tasik ini merupakan sejenis sifat rupa bumi atau sifat fizikal yang berbentuk tangkungan air pedalaman. Tasik ini dia bersifat beraliran perlahan dan lebih besar dan luas serta lebih dalam berbanding kolam. Tasik ini juga tidak termasuk dari sebahagian
lautan. Dan antara ciri-ciri tasik semula jadi ialah pertama iaitu kawasan pegunungan, kedua adalah kawasan zon rengkahan, yang ketiga ialah kawasan yang baru iaitu sering mengalami pengglasiran. Okey, semua tasik difahamkan hanya wujud sementara sepanjang masa geologi. Ianya kerana lambat laun tasik itu akan ditimbus mendapan atau tumpah keluar serta limbangan yang menangkung.